Hai, bertemu kembali dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 4, Unit 11, Sayangi Diri, Subtopik Elak Terperdaya, muka surat 91 dan 92 bersama Cikgu Masyita dari SKPP 16-2. Standard kandungan 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga keselamatan diri, bertindak secara bijak untuk mengelak pengantungan kanak-kanak. Standard pembelajaran 7.1.2 Memberikan contoh situasi pengantungan kanak-kanak. 7.1.3 Mengaplikasikan cara mengelak daripada penggantunan kanak-kanak. Tahukah anda? Hak Asasi Kanak-kanak merupakan satu dokumen yang memberikan perlindungan kepada kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, eksploitasi dan jaminan kanak-kanak mendapatkan haknya. Elak terpedaya. Jom kita belajar beberapa situasi pergantungan seksual kanak-kanak dan cara mengelakkan diri daripada terpedaya. Sila rujuk buku teks muka surat 91. Subtopik Elak Terpedaya. Cikgu Sufian menjelaskan beberapa contoh situasi pengantungan seksual kanak-kanak. Pertama, memujuk kamu berjumpa tanpa pengetahuan sesiapa. Kedua, menghantar video atau pesanan ringkas yang menyebabkan kamu berasa tidak selesa. Ketiga, menyentuh bahagian tubuh kamu. Keempat, memberikan pelbagai hadiah, layanan istimewa serta pujian kepada kamu. Kelima, mendapatkan maklumat peribadi kamu melalui media sosial dan sebagainya. Keenam, mencari peluang bersendirian dengan kamu. Tahukah anda, penderaan seksual kanak-kanak mampu menyebabkan kecederaan fizikal kepada kanak-kanak dan kedua-dua kecederaan psikologikal dan emosi bagi jangka pendek dan jangka panjang, termasuklah kemurungan, kecacatan akibat tekanan post-trauma, kerisauan, kecenderungan bagi menjadi pemangsa apabila dewasa dan simptom-simptom lain. Subtopik seterusnya ialah katakan tidak secara berhemah. Bagaimana cara untuk mengelakkan pergantunan seksual kanak-kanak, murid-murid? Kamu boleh mengelakkan pergantunan seksual kanak-kanak dengan berkomunikasi secara berhemah tetapi tegas seperti contoh di bawah. Pertama, mengajak kamu makan atau minum secara bersendirian. Bagaimanakah jawapan anda? Terima kasih, saya sudah makan. Kedua, memberi kamu hadiah atau barangan tanpa sebab tertentu. Jawapan anda, terima kasih, tetapi ibu bapa saya tidak membenarkan saya menerima hadiah tanpa pengetahuan dan kebenaran mereka. Situasi ketiga, mengajak kamu untuk keluar dan bertemu secara bersendirian. Jawapan anda, minta maaf, saya tidak boleh keluar tanpa pengetahuan dan kebenaran ibu bapa saya. Dan situasi keempat, mengajak kamu bermain bersama-sama secara bersendirian. Apakah tindakan anda? Ya, minta maaf, saya terpaksa pergi sekarang. Abang dan kakak saya menunggu di sana. Jelas, murid-murid? Seterusnya, uji minda. Jawab semua soalan yang diberi.
Soalan pertama, nyatakan 2 cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa pengantunan seksual kanak-kanak. Apakah jawapan anda, murid-murid? Ya, jawapan pertama ialah katakan tidak secara berhemah. Dan jawapan kedua, memberitahu ibu bapa atau orang yang dipercayai sekiranya anda ada orang cuba mengganggu keselesaan kamu. Soalan kedua, padankan gambar dengan situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Perhatikan gambar dan jawapan yang diberi. Gambar yang pertama, jawapannya ialah memberi pujian, hadiah, layanan istimewa kepada mangsa. Gambar kedua, melakukan sentuhan fizikal tanpa disedari mangsa. Gambar ketiga, mencari peluang bersendirian dengan mangsa. Gambar keempat, berhubung melalui media sosial. Dan gambar kelima, mendapatkan maklumat mangsa. Soalan ketiga, apakah tindakan anda sekiranya berada dalam situasi berikut? A. Ketika di rumah, ada pencuri di dalam rumah saya. Apakah tindakan anda? Ya, menelefon polis. Bagus, murid-murid. B. Ketika pulang dari sekolah. Mari saya hantar kamu balik. Apakah tindakan anda? Lari dan menjerit. Lari masuk ke kawasan sekolah dan beritahu guru. C. Ketika bermain di taman, ada seorang lelaki. Adik, mari ikut saya. Jadi, apakah tindakan awak, murid-murid? Ya, katakan tidak dan beritahu ibu bapa. D. Ketika keluar bersendirian. Ada orang ikut saya. Apakah tindakan awak? Ya, anda perlu berlari ke kawasan orang ramai. Suatu petang, Meli, Lily dan Nur bermain di taman permainan berdekatan rumah mereka. Tetapi, ada seseorang yang sedang memerhatikan mereka. Dengan tiba-tiba, orang itu telah menunjukkan kemaluannya kepada mereka. Meli, Lily dan Nur lalu menjerit dan melarikan diri mereka dari orang jahat tersebut. Lily kemudiannya memberitahu ibunya yang kebetulan berada berhampiran. Lalu, ibu Lily menelefon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, orang jahat itu berjaya ditangkap oleh polis. Ingat ya adik-adik, jika ada sesiapa menunjukkan kemaluannya pada adik-adik, jerit dan lari. Kemudian beritahu kepada ibu bapa atau penjaga mengenai kejadian tersebut. Sekian dahulu pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan elakkan diri kita daripada terpedaya.